Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Sementara tu anda yang dah biasa makan dengan family masing-masing, selalu juga ambil buncis. Malam ni kacang buncis merupakan satu lagi pelajaran baru yang kita ingin buat perbandingan dengan kacang panjang. Okey, sementara kita nak share dengan kawan dan kita tunggu kawan juga, cuba anda tulis kat sini. Saya cuma nak tahu siapa yang kata kacang mana yang lebih sedap. Kita cerita tentang taste dahulu, rasa yang mana yang lebih enak. Cuba tulis kat situ. Saya nak tengok siapa yang lebih katakan kacang buncis lebih sedap. Katakan masak sama lah, katakan garlic, ataupun kita goreng-goreng saja, ataupun buat sup ke, tapi sama. Kalau yang ni goreng, yang ni goreng, mana lebih sedap? Kalau yang ni rebus, yang ni rebus. Kalau ini ulam, ini ulam. Macam mana? Okey, bagi mereka anak-anak muda yang dah lupa kepada kacang panjang, ni dia kacang panjang. Okey, kalau orang yang dah berumur macam kita tak tahu kacang panjang, saya rasa panjang lah umur. Okey, sebab Tuhan nak bagi you tengok kacang buncis pula malam ni. Ni contoh kacang buncis di kedai mamak, kedai runcit kedai mamak tadi kat section berapa tadi? Section 6 ya. Okey, pasar dah memang tutup dah. Tuan-tuan sekalian, ini kacang buncis, tahu kan? Takkanlah tak tahu kot. Okey, tetapi bezanya antara kacang buncis, permulaannya ialah nombor satu dari segi ni dipanggil, suatu dia panggil kacang panjang. Yang ni buncis sebab dia buncit sedikit. Okey, dan color dia lebih cerah daripada color mungkin kat dalam kamera ni tak berapa nampak kot kan. Tapi kacang buncis lebih cerah daripada kacang panjang. Bergantung juga, kacang buncis pun ada yang cerah, ada yang lebih hijau kan, ada yang ungu pun ada. So bergantung kepada spesies dia. Okey, nama saintifiknya Phaseolus vulgaris untuk kacang buncis. Dulu minggu lepas saya ada cerita tentang kacang panjang. Anda pun dengar dengan panjang lebar juga. Seronok saya cerita tentang kacang panjang ni, sebab kita boleh kepak aja perbezaan pertama dan baca bismillah, makan manis. Sedap. Tetapi perbezaan pertama, sama ada kacang buncis tu lebih enak tak lebih enak, kalau you tak masak, saya tak cadangkan you kepak makan. Bukan tak boleh, boleh. Manis sama, lebih kurang rasa. Tetapi nanti saya bagi tahu, tak digalakkan kacang buncis makan mentah. Okey, saya ulang tak digalakkan kacang buncis makan mentah. Itu dia tak berarti dia tidak baik ataupun tidak bagus. Cuma ada sebab kenapa saya tak bagi you makan kacang buncis tanpa you sekurang-kurangnya celur sedikit, kena panas. Boleh? Okey, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Malam ni saya akan habiskan dua perbandingan ni, kacang buncis dengan kacang panjang. Okey, mungkin anda dah lupa tentang kacang panjang punya bermanfaat banyak. Hampir dekat saya tulis kat dalam paper ni, saya ambil balik tengok minggu lepas, hampir 15 lebih. 15 yang kuat-kuat lah dia punya manfaat dia. Okey, namun kalau dibanding dengan kacang buncis ni, okey, bandingkan dengan kacang panjang, okey, dia juga tidak kurang kuatnya. Jadi sebelum you buat keputusan yang mana satu lebih bagus, tadi yang lebih enak, saya tengok yang lebih sedap, ramai kata kat sini kacang buncis. Okey, kita setuju sebab rasa nampaknya kalau 10 orang, nampaknya 8 atau 7 orang kata kacang buncis. Okey, lulus dari segi kesedapan. Tapi dari segi konten juga tidak kurang orang kata kuatnya kalau dibandingkan dengan kacang panjang. Dulu kan saya dah kata kacang panjang ni Masya Allah, saya begitu teruja sekali dengan kacang panjang. Tapi bila saya study pula kacang buncis, kacang buncis dengan kacang panjang ni, tak jauh laginya. You tengok dia punya konten saja, dia memang dua-dua ni ada tinggi fiber. Dua-dua ni, kacang panjang dengan kacang
kacang panjang dengan kacang buncis ni dua-dua cukup tinggi dengan fiber. Kalau dari segi kalori pun bezanya cuma kurang 3 je. Buncis 44, kacang panjang 47 kalori. Kalau you ambil 100 gram dan 100 gram, dia hampir-hampir sama, 44 dan 47 kalori. Jadi dia rendah dengan kalori, tak tinggi. Berarti kalau you nak diet, ni antara makanan-makanan yang tinggi dengan zat makanan mineral vitamin tetapi rendah dengan kalorinya, tak kuat tenaga, jadi you tak risau kalau makan lebih. Dan juga mereka dua-dua ni ada fiber yang paling tinggi dalam semua micronutrient, dia tinggi dengan fiber. Apa bagusnya fiber? Masya Allah, fiber tu memang dari segi nak cirit tak cirit, nak constipate, sembelit tak sembelit, semua tu dia dah beres. Nombor 2, dia jaga bakteria, dan anda tahu sangat-sangat bakteria antara yang paling mustahak you jaga dalam pemakanan. Fiber lah memainkan peranan. Nombor 3, dia lambatkan you rasa lapar. Sebab apa? Dia susah nak digest. Maksudnya fiber tu kan ada insoluble, ada soluble, ada yang boleh larut, ada yang tak boleh larut. Yang tak boleh larut tu selalunya kena sampai ke kolon ataupun bahagian orang kata intestine yang last tu, barulah dia boleh proses. Dia lambat mendapat pencernaan, jadi lambatlah gula naik, dan bila lambat gula naik, you tak kena diabetes. Bila tak kena diabetes, selalunya dia juga mempertahankan tak kena high blood pressure, tak kena stroke dan sebagainya. Sebab apa? Susah orang kata nak lekat kolesterol pun boleh menurun. Dia low in sodium, dia low in fat. Saya ulang, rendah garam, rendah fat, tapi tinggi dengan iron, dengan zinc, vitamin A, C, K. Cuma yang tak ada DE tu tak ada kat dalam sini. Okey, tapi folate dia ada, bagus. Nanti untuk orang pregnant, kalsium, potassium, magnesium, manganese, phosphorus, zinc, selenium, silikon. Yang paling bagus untuk kacang-kacang jenis macam ni, dia ada iron. Okey, dan banyak dengan klorofil dan sebagainya. Baik, jadi kita bagi kat you berapa jenis manfaat. Nanti you ingat saya kata tadi, kacang panjang 15 yang solid dia punya manfaat. Yang ni saya bagi you bilang. Nombor 1, eye health, untuk mata. Sebab apa? Dia ada zeaxanthin, lutein, ada carotenoid. Kalau tengok warna ni tidak warna keratin, maksudnya tidak berwarna carrot atau warna tomato. Selalunya tomato dan carrot yang tinggi dengan carotenoid. Maksudnya yang kuning-kuning, orange kan, merah-merah tu. Namun walaupun hijau cerah macam ni, dia ada cukup carotenoid untuk penjagaan mata, penglihatan, seperti cataract, macular degeneration, yang kabur-kabur mata tu, inilah dia. Okey, dan dia tinggi dengan vitamin C dan vitamin A. Ingat, A, C, K. A, C dahulu pun dah cukup untuk jadi antioksidan, maka dia bagus untuk immunity. Setiap yang saya cerita ni sama dengan kacang dulu. Kacang panjang pun ada dua-dua ni juga. Saya akan beritahu apa yang tak ada, tapi buat sementara waktu semua. Kalau kacang buncis ada, kacang panjang pun ada. Kita tengok siapa lebih kuat. Okey, tulang pula pun bagus. Sebab apa? Dia ada K dan kalsium, dan juga vitamin A. Kebetulan yang ni untuk kacang panjang pun ada juga. So dua-dua ada untuk immunity, untuk jantung, untuk tulang. Saya ulang, jantung, immunity dan tulang. Jantung kenapa? Lagi sekali vitamin K, dia ada banyak flavonoid, dia ada kalsium, dan saya kata ada fiber tadi. Bagus juga untuk jantung. Lepas tu untuk orang pregnant, ingat tak, kacang dulu pun ada untuk orang pregnant, bagus sebab dua-dua ada folate yang tinggi. Folate ni, folic acid ni very very powerful untuk jaga DNA, untuk ketumbesaran sel, untuk membesar DNA tu supaya dia hidup dengan cantik. Dan dulu saya kata supaya baby kita, janin kita tidak bermasalah neural tube, tulang belakang dia tu boleh tutup rapat. Kalau tidak, tenganga nanti kena buat operation.
kecil lagi, kesian dia orang ni. So folate memainkan peranan untuk janin pun, supaya bila dia besar nanti tidak bermasalah saraf dan juga masalah otak. Okay, good. Dua-dua bagus, kacang panjang, kacang buncis. Blood pressure dua-dua boleh, sebab dua-dua ada potasium. Sebenarnya mereka ni satu family. Family kacang-kacang macam ni. Ada lagi macam kacang soya, kacang beans. All the beans datang daripada satu family sebenarnya, cuma berbeza mak, berbeza bapak lah kot. Sebab tu setengah tu warnanya lain, desainnya lain. Ada yang macam kidney beans sahaja kan. Jadi dua ni saya pilih sebab mereka yang paling rapat, macam dua beradik. Contoh kalau untuk osteoporosis, dua-dua boleh bantu untuk osteoporosis. Untuk kanser, cuma bezanya kacang panjang lebih banyak kajian ataupun banyak kanser yang boleh dia bantu berbandingkan dengan kacang buncis yang banyak kajian cuma dibuat untuk colon cancer. Tapi kalau untuk kacang panjang ni, untuk berbagai lah, ada, saya tak salah saya ada 4 kot. Breast cancer, GIT, bukan kolon saja. Lepas tu apa lagi, lung cancer dan brain cancer untuk kacang panjang. Jadi kacang panjang dah mula, orang kata apa, nampak taring dia lah, dia lebih nampak macam kuat sikit. Namun dua-dua boleh dibantu untuk apa dipanggil, growth cancer atau tumor ataupun polyps. Pernah dengar polyps yang keluar macam tauge-tauge itu dalam kita punya GIT tract? Okey, good. Lepas tu dua-dua boleh jadi anti-inflamasi, dua-dua boleh jadi anti-infection. Ya, bila saya kata dua-dua, kacang buncis dan kacang panjang. Okay. Ingat kacang panjang tadi, kanser dia dah potong, dia dah ada 3 extra kanser yang dia bantu. Kacang buncis 1 kolon. Okay. Baik, dua-dua boleh memainkan peranan untuk membalancekan balik kita punya fluid. Fluid tu maksudnya cecair dalam badan. Kan kadang-kadang kita tinggi dengan elektrolit, cukup sodium, potasium dan sebagainya, mereka mengimbangkan. Dua-dua bagus. Sebab kalau kita tak cukup imbangan, itu yang kadang-kadang kaki bengkak, walaupun buah pinggang tak rosak, jantung tak rosak, tapi kaki boleh bengkak juga, sebab kadang-kadang dia menyebabkan water retention, menyimpan air. Alright. Yang untung sekali you belajar malam ni ialah orang diabetes. Diabetes, good news, dua-dua bagus. Dikenal pasti antara penyakit yang mereka bantu ialah diabetes. Kemungkinan besar disebabkan mereka ada, maksud saya bahan ni ada apa, ada flavonoid, ada yang penting tu serat tu. Okey, jadi dia menyebabkan apa, insulin sensitivity tu lebih peka, maksudnya insulin tu lebih sensitif, berarti susah you nak kena diabetes. Wah, bagus Alhamdulillah. So habis kat situ dulu. Jadi dia ada lebih kurang 11. Saya kata kacang panjang berapa tadi? Siapa ingat? Cuba tulis sekejap. Kalau saya nak dengar ataupun nak tengok siapa yang ingat saya kata berapa tadi. Cuba. Kacang panjang saya tulis. Atau saya kata apa? Ada minimumnya 15 manfaat. Kacang buncis ada 11 manfaat yang besar-besar. Dua-duanya overlapping, tetapi kalau dari segi siapa lebih sikit, jawapannya kacang panjang. Okey, itu tidak berarti dia lebih bagus sangat lah, sebab perbezaannya cuma 3 manfaat lebih daripada, atau 4 manfaat lebih daripada kacang buncis. So yang ni lebih kurang 15, yang ni dari segi bacaan saya 11. Cukup sebenarnya 11 pun. Tapi kalau you diberi cuma satu pilihan, boleh ambil cuma satu, you ambil apa lain kali? Ambil kacang panjang. Tapi kalau selang sehari, setiap kali you buat makanan kat rumah, seminggu 3 kali ni, seminggu 3 kali ni, itu yang paling baik. Okey, tadi saya janji pada you nak cerita tentang kenapa yang ni tak boleh dimakan secara mentah, tak digalakkan, dan yang ni boleh. Jawapannya ialah dari segi dia ada dua sebenarnya bahan yang dinamakan lectin dan phytate. Lectin dan phytate ni macam inilah.
kan pokok semua, buah-buahan pun ataupun sayur-sayuran pun, mereka semua ada bahan-bahan untuk melawan insek, bukan insektisida, melawan serangga, okey, ataupun serangga-serangga yang akan makan buah dia ataupun daun dia dan sebagainya. Jadi mereka tu ada bahan yang kalau serangga-serangga dimakan boleh membunuh mereka. Bahan-bahan kecil ni sekurang-kurangnya dapat, kalau dia orang makan tak bunuh dia orang pun, dia orang rasa tak sedap, jadi dia orang tak makan. Okey, bahan-bahan ni lektin dan apa saya kata tadi, phytate ni lah yang menyebabkan you tak dibenarkan makan mentah. Faham? Okay. Sama macam saya kata macam buah cashew nut atau buah kacang almond, semua-semua tu ada. Setengah lagi kidney beans ataupun apricot seed dan sebagainya tu, kalau you tak masak dia ataupun kalau you tak panaskan dia, memang lektin dan pektin ni banyak membawa bahaya dari segi, bukanlah kacang buncis mengikut kajian bukanlah sampai bawa maut, tetapi ada setengah-setengah beans boleh bawa maut kalau you tak masak dia. Contoh saya cerita apa tadi, almond beans, almond seed tak boleh, apricot seed tak boleh. Ada few things. Yang lain tu kalau nak dapat ada manfaat seperti tomato semua pun kena masak, baru keluar dia punya lycopene. Faham? Garlic, bawang putih pun nak kena ditumbuk dulu, dilepaskan 5 minit, baru dia keluar. Kunyah dulu, mentah, baru dapat dia punya power. So malam ni secara ringkas kita dah dapat jawapan, saudara saya sekalian. Keuntungannya banyak, dua-dua ada minimum 11, tapi ditambah 4 lagi untuk kacang panjang. Dapat sesuatu malam ni. So kalau anda yang dah tulis tadi kacang buncis disebabkan oleh sedap, saya boleh faham, memang dia lebih sedap, lebih enak daripada kacang panjang. Tapi Tuhan tu kan maha adil, dia bagi yang lebih kat situ. Kalau ni sedap sikit tapi kena masak, yang ni katakan kurang manis ke kurang lemak, tapi dia boleh makan dia secara mentah. Betul? Dengan itu saya berundur diri dulu. Okey, saya doakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, jaga diri elok. Kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.